Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل في بيان تمسك أهل الجاوي بمذهب أهل السنة والجماعة. Bermula ini ialah satu fasal pada menyatakan berpegangnya penduduk tanah Jawi dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah wa bayani ibtida'i zuhuril bid'ah, dan menyatakan juga permulaan zahirnya fu' ahlul bid'ah wa intisyariha, dan tersebarnya fu' ahlul bid'ah ni fi ardi Jawi, pada bumi Jawi, wa bayani anwa'il mubtadi'in, dan menyatakan juga bagai-bagai fu' ahlul bid'ah al-mawjudinah, yang wujud, yang ada mereka itu fi hadzal zamani, pada zaman ini, yakni zaman pengarang kita itu Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Nah, jadi saya kira sangat penting tentang pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, dan penting juga kita kena ketahui puak-puak yang menyalahi dengan ahli sunnah wal jamaah. Karena kaedahnya inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabilihi. Sesungguhnya sesuatu perkara itu tidak akan benar-benar terang, jelas, sehingga dia kenal sebelah lawan bagi perkara tersebut. Contoh seperti kita nak kenal laki-laki, maka kita kena kenal perempuan. Maka baru jelas ialah laki-laki itu siapa. Kalau kita kenal laki-laki hanya pada laki-laki, nanti mari pondan kita kata perempuan. Itu jadi tak jelas itu. Jadi nak jelas laki-laki kena kenal perempuan. Nak jelas perempuan kena kenal laki-laki. Gitulah juga nak jelas ahlus sunnah wal jamaah kena kenal juga ahlul mubtadi'ah. Fu' sesat. Karenanya orang kita ni dia orang panggil apa? Barangkali
kurang kefahaman, kurang pengajian ataupun tidak ingat apa yang dia mengaji, kadang-kadang dia menjadi kepada taksub membuta tuli. Taksub pada tokoh-tokoh tertentu membuta tuli. Karena tokoh tersebut berserban, berjanggut, ada hitam atas dahi, pakai ridak juga atas bahu, jubah digepak lapis. Maka orang panggil syekh ke, orang panggil tuan guru ke apa sahaja yang dikeluar daripada mulut dia, kita telan bulat-bulat. Itu tidak boleh gitu. Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Kamu kena tilik apa yang dikata. Apa yang keluar daripada mulut seorang itu berbetulan muafakat ke tidak dengan yang hak, yang sebenar. Kalau berbetulan, maka daripada siapa pun dia yang bercakap, kita kena ambil. Tapi kalau tidak muafakat, walaupun nampak hebat pada zahir, maka kita kena tolak. Itu lagu tu. Baik. Jadi dalam fasal ini dia akan menyatakan bagai-bagai fuak yang sesat. Setengah daripadanya ialah fuak-fuak yang mengikut Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Gitu juga fuak-fuak yang mengikut bagi Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Gitu juga yang dinamakan Rafidiyun, itu fuak-fuak Syiah. Gitu juga yang dinamakan Ibahiyun. Gitu juga yang dinamakan Ismailiyah Batiniyah. Ini nanti akan cerita macam mana i'tiqad mereka tu. Jadi dalam muka surat 12 disebutkan wa minha, dan setengah daripada akidah Ismailiyah Batiniyah, akidah Syiah Ismailiyah. Syiah ni banyak. Ada Zaidiyah, ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada Imamiyah Ithna Asyariyah, ada Ja'fariyah, ada Ismailiyah, macam-macam jenis Syiah ni pula. Pecah puak dianya. Satu fuak dinamakan Ismailiyah Batiniyah. Antara lain i'tiqadnya dia kata sini, wa minhum, dan setengah mereka itu fuak-fuak Syiah Ismailiyah ni, man qala, mereka yang berkata, yakni i'tiqad. Kata sini serta i'tiqad, pegang dalam hati dia. Bitana sukhil arwahi, dengan berpindahnya segala ruh-ruh, wantiqaliha, dan berpindah randah ia ruh tu, abadal abidi, selama-lamanya, fil ashkhasi, pada individu-individu, takhruju min badanil akhar, keluar daripada satu badan yang lain, min jinsihi aw ghairihi, daripada jenis dia atau lain daripadanya. Artinya ada orang yang i'tiqad, roh ni dia tidak kata tubuh tu mati senyap situ, tidak, tapi roh tu boleh masuk dalam tubuh yang lain pula. Itu. Masuk dalam tubuh yang lain pula. Contoh kita kata roh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bila mati tubuh Sayyidina Abu Bakar ni, roh dia ni boleh pergi masuk dalam tubuh Imam Ahmad bin Hanbal. Contoh. Mati tubuh Imam Ahmad bin Hanbal, pindah pula masuk dalam tubuh Sunan Gunung Jati ke, Sunan Kalijogo ke, siapa Sunan Bonang ke, berapa, pindah anda. Tu. Ataupun ada juga yang i'tiqad pindah tidak dalam tubuh manusia, jadi binatang. Tu macam fok-fok cerita Buddha, cerita Hindu ke apa dia ni. Dia panggil kelahiran semula tu. Kalau dia baik mula jadi binatang hak comel-comel, anak kucing ke lembu ke apa. Tapi kalau hak jahat-jahat kan, jadi babi ke, anjing ke, jadi orang panggil binatang-binatang hak hina. Semua i'tiqad ni ialah kafir di sisi ahli sunnah wal jamaah. Kita kena ingat, taruh ingat baik-baik. Kenapa kufur tu? Dia kata sini, waqad kaffarahum ahlu syar'i lima fihi min takdzibillah wa rasulih wa kutubih. Dan sesungguhnya telah mengkafir akan mereka itu fuak yang mengiktikadkan ruh boleh berpindah randah,
oleh ahlus syar'i, oleh ulama-ulama syariat, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kerana apa? Lima fihi, kerana barang yang ada sabit padanya min takdzibillah wa rasulihi wa kutubi, mendustai Allah dan Rasulullah dan kitabullah. Karena Tuhan kata, nah, akhirat esok Tuhan suruh kita ni baca buku catatan kita masing-masing. Iqra kita baka. Nah, kafa kafa bil kafa tak ingat ayat tu. Iqra kita baka kafa bikal yauma alaika hasibah. Gitu bunyi au kama qala Allah. Cek sendiri dalam Quran. Nah, saya kata iqra kita baka. Baca olehmu kitabmu sendiri. Itu. Jadi Tuhan tidak kata iqra kita Aba Bakrin. Nah, li'annaka lasta anta walakin anta Abu Bakrin. Kata ni. Mu kena baca buku kitab catatan Abu Bakar As-Siddiq sebab mu bukan dirimu. Mu hakikatnya tubuh je Imam Ahmad bin Hanbal, tapi ruhnya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berat lagu tu. Nah, jadi katanya Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, dia kata wa nuqaddi'u, kami memutuskan bi kufrin, dengan kekufuran, man qala bitanasukhil arwah, siapa yang berpegang dengan berpindah-pindahnya ruh. Ni. Kenapa? Li'anna fihi ingkarul ba'thi. Kerana pada i'tiqad bahawasanya roh tu boleh berpindah daripada tubuh yang lain ke tubuh yang lain, ini membawa kepada mengingkari hari kiamat. Nah, kalau dia kata roh ni berpindah selama-lama, nah, tubuh lain-lain tapi roh tu tetap yang sama, pindah. Sampai bila? Abadal abadi. Nah, selama-lamanya begitu. Maka kafir dia kerana dia mengingkari hari kiamat. Ataupun dia kata hari kiamat ada, bukan dia ingkar hari kiamat, tetapi oleh kerana bercanggah dengan akal. Kenapa? Kerana bila sebut kata hari kiamat, pastilah dibangkit dengan tubuh dengan jasad, ditiup sangkakala yang kedua. Maka kalau tubuh 10, roh 1, nak hidup lagu mana? Tubuh 10 orang, roh 1, nak hidup mana? Mustahil pada akal. Nah, mustahil pada akal tubuh 10, roh 1 sama seretak boleh hidup. Nah, maka dia akan kata bahawasanya tubuh tidak akan lagi hidup. Nah, akan hancur jadi makanan ulat di dalam kubur. Yang bangkit hanya roh saja. Maka ketika itu kafir dengan sebab mengingkari kebangkitan dengan jasad. Sebagaimana kata alim ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisala satin kafaral falasifatul idah, dengan sebab 3 perkara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah mengkafirkan falsafah. Nah, jadi kita rasa pelik juga kadang-kadang kalau orang kata mengaji sifat 20 ni ngaji falsafah. Rasa tak nak terima. Sebab apa? Sebab ulama sifat 20 lah yang mengkafirkan falsafah. Tiba-tiba kita belajar falsafah, kita mengaji sifat 20, mengaji falsafah. Kan pening lagu tu. Takkan ulama sifat 20 kafir diri sendiri. Ulama sifat 20 lah yang mengkafirkan falsafah. Sebab apa? Sebab 3 perkara. Pertama, ilmun bijuz'iyyin. Ilmu Allah dengan secara detail, kata falasifah tidak. Allah hanya mengetahui dengan umum sahaja. Detail-detail Allah pun tak tahu. Jadi Allah pun bodoh juga ni. Maka kafir orang i'tiqad Allah tu jahil. Wa hudutsu awalimi, baharu alam. Falasifah kata tidak. Alam ini qadim, sedia kala. Sama ada di atas jalan mazhab ta'liliyah atau mazhab tabi'iyah. Itu kita nak mengaji sifat 20 dengan mendalam lah. Baru kita ke bahas dengan satu persatu. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dibangkit manusia dengan jasad, padahal dahulunya kita sebagai mayit, bangkai. Bila tiup sangkakala yang kedua, jasad kita bangkit balik daripada kubur. Kata falasifah tidak. Jasad sudah hancur, bagaimana nak bangkit? Roh saja.
maka orang yang i'tikad seperti ni kufur. Dah. Jadi kalau kita terdengar ke video ke siapa-siapa, kita jangan terima lah benda tersebut. Nah, alhamdulillahnya orang yang menyampaikan perkara tersebut pun alhamdulillah telah tarik balik dah. Nah, telah dipanggil oleh majlis agama dan telah pun menarik balik. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pada dia taufik dan kita juga taufik hidayah. Nah, supaya kita kekal di atas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kalau gitu dia kata sini, qad kana muslimul aqtaril jawiyati. Sesungguhnya adalah kaum muslimun di wilayah Jawi ni, fil azmani, pada beberapa masa-masa zaman, as-salifati, zaman-zaman yang dahulu kala lah. As-salifati mana? Zaman dahulu kala. Al-khaliyati, yang sunyi daripada karuk-maruk, maknanya muttafiqil ara'i wal madhhabi, sepakat mereka itu segala pendapat dan mazhab mereka. Macam mana? Muttahidil ma'khazi wal mashrabi, bersatu pada tempat ambilan dan tempat rujukan. Masyrab ni asalnya tempat minum. Nah, tapi tempat rujuk kita kata. Bagaimana bersatunya orang dulu di tanah Jawi ni? Fakulluhum, maka tiap-tiap mereka itu orang-orang ahli Jawi dulu, fil fiqhi, pada masalah fiqhnya, ala mazhabin nafisi, di atas mazhab yang begitu hebat, mazhabil imami Muhammad bin Idris, di atas mazhab Muhammad bin Idris, iaitu mazhab Imam Syafi'i. Nah, bila sebut kata mazhab Imam Syafi'i, bukanlah bermakna kita kena mengaji kita terus. Nah, dia madrasah Syafi'iyah ni, dia ada silibus kitab dia. Nah, tu kalau orang mengaji di pondok, awal-awalnya kitab matan Safinatun Najah. Waktu kelah i'dadi, kelah peralihan betul-betul, permulaan betul-betul. Lepas daripada Safinatun Najah, barulah naik kepada Ghayatut Taqrib. Nah, tu kelah kelah rendah dah tu. Kelah rendah kitab kitab Ghayatut Taqrib. Kemudian baru naik kitab Fathul Qarib. Lepas tu baru naik pada Hasyiah Baijuri. Lepas habis dah orang panggil Fathul Qarib dengan Hasyiah Baijurinya, baru masuk kepada kitab Fathul Mu'in. Nah, Fathul Mu'in dengan segala hasyiahnya, I'anatul Talibin 4 jilid, khatam waktu baru naik pada kitab Fathul Wahhab. Itulah nak tingkatan pengajian dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, orang kita lah ni dia ambil kitab Al-Um selalu. Nah, waktu pun terjemahan Indonesia. Siap katanya. Tuh. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masalah apa tak ingat dah. Kitab Al-Um, orang yang mengaji, hok baca terjemah, dia jadi pening. Baru je hari tu saya baca kitab Matla'il Badrai, duk bahas tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang sunat-sunat wuduk. Dalam bab Allah tak ingat, tak mari. Tapi kalau buat mari ibarat kita Al-Um tu, memang orang akan salah faham. Salah faham apa? Salah faham kata Imam Syafi'i menghukumkan haram. Padahalnya Imam Syafi'i menghukumkan dengan makruh. Nah, tapi ibarat dia tu kalau diterjemah dengan secara literal, memang nampak macam haram. Nah, saya tak ingat. Kena itu balik. Kesimpulan nak ceritanya, kalau kita pergi direct kita Al-Um, anak murid Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani kalau tak silap, 80 kali mengaji khatam kitab Al-Um dengan direct kepada Imam Syafi'i, baru faham. 80 kali mengaji khatam, baru faham. Itu anak murid direct tu. Dia anak murid Imam Syafi'i tu. Ngaji kitab Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i sendiri. 80 kali khatam, baru faham. Kita ambil hak terjemah Indonesia. Lepas tu mula pening. Mula pening.
Tu. Jadi kena ikut orang panggil step dia lah. Nah, tak usah kata hok ngaji agama ni, mengaji kod dunia ni pun kita kena ikut step. Masuk sekolah menengah tak ada orang naik tingkatan ni atas selalu. Gila budak kalau masuk sekolah menengah naik tingkatan ni atas selalu. Nah, tingkatan satu dulu. Nah, satu dulu. Orang tak mengaji Mac selalu. Mengaji Mac biasa dulu. Masuk lepas tingkatan 3 baru ambil Mac. Orang mengaji sains biasa dulu. Tak ambil lagi biologi, fizik, kimia apa lah. Ambil hak tu selalu. Selok budak. Selok ngangor dah ni. Bengong tak ada nak pengocak je nak faham mengaji gua. Ya ada orang panggil step by step. Nah, tu madrasah ni, sekolah ni, dia ada orang panggil anak jinjang tangga dia. Tak boleh nak dekem selalu dah. Dah lama mazhab Syafi'i ke? Mau tak ngaji kitab Imam Syafi'i? Selalu. Nah, tu. Jadi orang dulunya bermazhab dengan mazhab Syafi'i pada fiqh. Nah, wa fi usulid dini, dan pada usul agama, teras agama, pegangan akidah. Ala mazhabil Imam Abil Hasanil Asy'ari. Berpegang di atas mazhab Imam Abil Hasanil Asy'ari. Ada ramai orang tak setuju ni, apa duk bagi lagu ni, apa akidah tak ikut Imam Syafi'i juga. Nah, dia ikut fiqh saja Imam Syafi'i. Dia gini. Nah, setiap ulama ni dia ada spesialis dia. Nah, kepakaran dia. Bukan maksudnya Imam Syafi'i tidak pakar dalam akidah, tapi bidang yang dia terjun langsung serta banyak karangan-karangannya ialah dalam bidang fiqh. Lagu tu. Bukan tak ada dalam bidang usuluddin. Dan kalau kita ambil pun dalam bidang usuluddin dipanggil fiqhul akbar, fiqh yang terbesar. Sama saja isi kandungannya dengan apa yang dibawa oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Cuma secara ijmali, secara borong. Tidak dengan secara tafsili, satu persatu. Sedangkan akidah, dia tidak boleh dengan secara borong gitu, tak boleh. Dia mesti dengan secara detail. Nah, karena itu Allah Ta'ala kata dalam Qur'annya, Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulih. Hei orang yang telah beriman, mereka itu hendak berimanlah oleh mereka itu dengan Allah, dengan Rasul. Oh, beriman dah patut beriman pula. Kalau ke mana? Benda hak tu lah, benda hak sama. Lain-lain. Nah, lain-lain. Ini orang panggil mimbabit takmilil kamil. Laisa mimbabit tahsilil hasil. Daripada bab melengkap, menyempurnakan lagi perkara yang sempurna. Maka sebab tu dalam akidah diikutkan Imam Abul Hasanil Asy'ari dan ulama-ulama anak-anak murid dia dipanggil Asy'ariyah. Ini kerana mereka bidang terjun merekanya memang jaga dan bahas dengan secara terperinci perkara-perkara yang berhubung kait dengan rukun iman. Nah, secara detail. Sehingga kalau kita mengaji sifat 20 tu kan, kita mengaji kadang-kadang bahas sifat wujud, masuk sifat qidam. Asal benda ni kita faham dah dalam sifat wujud. Tapi diulang lagi dalam sifat qidam. Dalam sifat qidam kita faham dah, diulang lagi dalam sifat baqa. Kita kata, apa dia ulang benda sama ni? Tidak. Kenapa diulang perkara yang sama dan tidak dimamadakan kita tu dengan tahu secara automatik, dengan lazim gitu saja? Kata Imam Sanusi, li anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu akidah, ini bahayanya sangat besar. Kalau tidak fasik mubtadi', murtad, kufur wal iyadzu billah min zalik. Nah, walaupun tuannya menyangka kata dirinya mukmin muslim, maka sebab tu iman tu kena benar-benar kena jaga. Sebab tu satu kitab yang sangat elok juga kalau kita baca, kitab Jawi bukan kitab Arab. Namanya Tuhfatur Raghibin. Tuhfatur Raghibin. Fi bayani haqiqatil imanil mu'minin wa riddatil murtaddin. Kalau tak silap gitu. Tajuk dia bunyi. Hadiah bagi mereka yang gemar untuk menyatakan tentang iman orang mukmin dan terkeluarnya daripada Islam mereka-mereka yang murtad, yang terkeluar daripada Islam. Dalam kitab tu pun seperti ini juga. Dia cerita tentang akidah-akidah, pegangan-pegangan
yang boleh menyebabkan seorang tu jatuh kufur. Nah, itu. Habis. Wa fit tasawufi, dan pada tasawufnya ala madhhabil imamil Ghazali wal imami Abil Hasan Syazuli radhiyallahu anhum ajma'ina. Dan pada ilmu tasawuf, orang dulunya di tanah Jawa ini ikut pada mazhab Imam Ghazali dan Imam Juni al-Baghdadi, Imam Abil Hasan Syazuli radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah meredalah daripada mereka itu ajma'ina, semua sekali. Kemudian kata Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, "Tsumma innahu," kemudian sesungguhnya, hadasa muncullah fi ami alfin wasalasamiatin wasalasina, muncul pada tahun 1330 Hijriah. Muncul apa? Ahzabun mutanawwi'atu, beberapa puak-puak yang pelbagai. Macam-macam jenis bawa ke. Nah, macam-macam jenis puak. Jadi benda gini kita tak payah pelik lah. Kerana Nabi sendiri pun sebut dah. La taftariqu ummati ala 73 firqah. Fawahidun fil jannah wa sintani wa sab'ina finnah. Pasti akan berpecah umatku ni 73 fuq. Jadi kalau orang itu kata apa ke orang Islam ni tak boleh nak bersatu. Kalau kita bersatu kan kita kuat. Kata ni. Nak kata gitu mana muka Nabi sendiri hak bagi tahu akan pecah 73 fuq. Nah. Jadi kalau nak bersatu ni kena bersatu hak di atas jalannya ahli sunnah wal jamaah. Tu. Nah. Kemudian ahli sunnah wal jamaah ni ramai orang mengaku ahli sunnah wal jamaah ni lah ni. Nah. Buat pertubuhan, buat persatuan, buat labor pula. Kemudian orang yang mengaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah kadang-kadang jahil dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia sendiri tak mengaji pun. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak tahu tentang bagaimana pegangan ahli sunnah wal jamaah tentang ilahiyat, uluhiyat, rububiyat, ketuhanan. Risalah, au nubuwat, nabawiyat, kenabian, kerasulan. Au sama'iyat, khabariyat, ghaibiyat. Dia tak tahu. Nah, yang dia tahunya ialah kalau lawan Tok Guru kita ni, ni kita cok selalu dah dia. Nah, fuak hok melawan ni. Cok lah apa-apa nama cok. Ni. Tak boleh gitulah. Nah, tak boleh gitu. Baik. Wa ara'un mutadafi'atun, dan muncul beberapa pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Wa aqwalun mutadaribatun, dan beberapa perkataan-perkataan, pendapat-pendapat juga yang saling berpukul-pukulan. Wa rijalun mutajazibatun, dan tokoh-tokoh, rijal sini mana tokoh-tokoh, mutajazibatun artinya yang saling tarik menarik. Mutajazibah ni makna tarik menarik, nak suruh fuak dia lebih ramai, fuak tu nak jatuh fuak ni, nak jatuh fuak. Nah itu. Nah, ini disebut oleh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari. Faminhum, setengah mereka itu siapa? Salafiyuna, ialah orang-orang dulu. Salafiyun sini bukan Salafi Wahabi tu bukan. Salafiyun ni makna orang-orang yang kuat berpegang dengan tradisi. Nah, tradisi dia panggil. Nah, tradisional. Salafiyun, sebab tu kalau kita pergi Indonesia, kalau pondok pesantren as-salafi, itu artinya pondok tua, pondok pesantren yang menjaga tradisi yang lama. Mana masih pakai kain sarung, tapi tetap dia tu guna sistem moden juga. Tetaplah, sebab sekarang kalau kira di pondok di Indonesia tu, dia ada orang panggil Ma'had Ali, dia panggil Ma'had Ali ni keluar daripada Ma'had Ali degree dah. Dia boleh sambung master ke mana-mana university, sama ada Malaysia atau Indonesia. Ada sahabat saya tu ngaji di Pondok Lirboyo. Nah, Pondok Lirboyo ni, Ma'had Lirboyo ni as-salafi, mana pondok bukan moden, pondok tradisional. Lepas daripada Aliyah, dia sambung masuk Ma'had Ali di pondok tu juga.
Sekarang ni duduk tengah sambung master di UiA. Jadi hebat di sana tu, walaupun mereka tu mengekalkan tradisi dengan kain sarunya, tak pakai seluar, tetapi mereka ambil panggil sistem-sistem yang moden itu untuk memajukan madrasah mereka. Karena mereka punya kaedah al-muhafazatu 'alal qadimis soleh wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi yang ditinggal oleh orang dulu yang baik-baik dan mengambil sistem yang baru untuk lebih cemerlang. Jadi fok dia. Macam fok tempat kita ni payah gitu. Kalau pondok tradisional sungguh-sungguh. Macam saya duk mengaji tradisional di pondok Pasir Tumbuh. Lepas tu kalau kita nak ambil CJ, kena ambil stamp sendiri. Sambung mesin sendiri. Dia tak ada di pondok tu juga menyediakan orang panggil peperiksaan ke berapa untuk lanjutkan kita kepada pengajian lebih tinggi lagi tak ada. Tapi di sana sebut kata pondok ni, jalan lah. Kaca Gontur tu dia dah jadi sekolah harap dah. Ya, kalau tempat kita panggil sekolah harap. Tempat dia pondok lagi. Tapi dia panggil moden, bukan as-salafi. Jadi as-salafi di sini, pengertian yang dikehendak ni, as-salafiyun di sini ialah orang-orang yang kuat berpegang dengan tradisi. Dia panggil gitu. Faminhum, maka setengah mereka itu salafiyuna, ialah orang-orang yang kuat berpegang dengan tradisi, qaimuna ala ma alaihi aslafuhum, yang kukuh berdiri di atas perkara ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Aslafuhum ni mana? Pendahulu-pendahulu, orang dulu-dulu. Tu. Mana? Minat tamazhubi bil mazhabil muayyani. Setengah daripada perkara ditinggal oleh ulama-ulama dulunya, oleh tutuk guru dulunya, ialah berpegang dengan mazhab tertentu. Itu. Macam kita kak, hak tak ngaji mazhab Syafi'i pun kalau kita tanya, awak mazhab apa? Saya mazhab Syafi'i. Biar harga apa satu pun. Ya sebenarnya orang awam ni al-am la mazhabalah. Orang awam ni sebenarnya tak ada mazhab dia. Lepas tu mazhab orang awam ni siapa? Mazhab mufti dia. Mazhab awam ni ialah mazhab mufti dia. Siapa orang hak dia tanya soalan tu mazhab dia. Jadi kalau kita nak betul-betul mazhab Syafi'i, kita kena mengajilah orang panggil kitab-kitab Syafi'iyah. Paling kurang. Bukan ngaji kitab kitab Syafi'iyah. Mana ulama-ulama mazhab Syafi'i. Sama ada Arab atau Jawi tak ada kira. Barulah betul kalau kita kata saya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i hak tangga-tangga kita orang awam lah. Tapi kalau orang awam betul-betul hak tak mengaji ke gapo, tak dengar ke gapo, kalau sebenarnya kalau kira dia tak ada mazhab. Tak ada mazhab. Apa mazhab dia? Mazhab tok peti dia. Mazhab tok guru dia. Tok guru dia siapa? Ya tu mazhab dia. Tu gitu. Baik. Wa tamassuki, dan berpegang bil kutubil mu'tabarati al mutadawilati. Dan lagi mereka ni berpegang dengan kitab-kitab yang yang ditinggalkan, yang mu'tabar, mana yang dibuat kira, al mutadawilati, yang berlega-lega, yang duduk ngajar di surau-surau masjid pondok ke apa. Macam kita di tempat kita ni, kitab yang sampai sekarang kita digunakan orang panggil di kelas-kelas umum. Kalau kitab fiqh kak, Hidayatus Subyan, Matla'il Badrain, itu Sabilal Muhtadi, Bughyatut Tullab, itu kitab-kitab tu diguna. Ataupun Muniyatul Musalli, itu kitab fiqh khusus bab semaya. Ataupun kalau kitab tauhid kak, Faridatul Faraid, Risalatut Tauhid. Cuma Faridatul Faraid itu kalau tak silap, kalau Selangor ni dia tak berapa nak galak, sebab bukan kerana kitab, kerana takut orang tu hak mengajar tu tak menguasai. Melainkan betul-betul orang itu mengaji betul, tak ada masalah. Sebab kitab Faridatul Faraid itu khutbah dia saja tu susah dah. Khutbah kitab tu saja tu duk main balarah, tasbih balik. Macam-macam orang panggil. Khutbah dia saja tu susah dah. Begitu juga kitab tasawuf, seumpama Minhajul Abidin,
Penawar bagi hati kalau kita Jawi. Kitab-kitab ni lah orang panggil kitab-kitab mu'tabarah, kitab-kitab yang mu'tabar, yang berlega-lega, baik di pondok, di madrasah, di surau, di masjid, digunakan sebagai teks resmi. Itu. Jadi tradisi ni pegah tu. Dah. Wa mahabbati ahlil baiti, dan cinta kepada keluarga Nabi, wal awliyai, dan para wali, wassalihina, dan orang-orang soleh. Tu dah. Sebab tu duk pergi ziarah makam, kubur orang-orang soleh. Nah, itu memang orang panggil apa? Tradisi. Nah, hubbus salihin, cinta kepada orang soleh. Bukan pergi sembah kubur. Nah, jangan kita buat gelar kalau orang pergi sembah kubur. Ada fuak-fuak gulatus sufiyah. Pelampau sufi itu ada. Memang betul ada. Hidup sembah kubur, hidup sujud ke berapa tu ada. Tapi jangan kita pukul rata terus. Orang pergi ziarah kubur, pakai kuburiyun belaka semua. Tak boleh gitu lah. Nah, itu orang panggil apa? Cara mengkafirkan umat Islam. Nah, tu. Popok kita ni berhimna buat bergelar. Nah, pakai piyah ada lambai capa sikit, dia panggil capa liu. Nah, sembah selipar. Nah. Gizek roh kubur riu. Nah. Alah kali orang fok-fok ni pun bergelar juga. Awak pergi jalan di kuih. Kuih liun. Pergi berjalan di toko kiun. Duk bergelar gitu. Tak habis lah fok kita. Nah. Tak habis fok kita. Tak payah lah. Orang mukmin ni ada iman dalam perut dia. Takkan dia nak iktikad benda hak bukan-bukan. Nah. Nak jadi syirik ni tak semestinya naik ke Gunung Jerai. Nah. Nah. Gagak-gagak Gunung Jerai ni. Nah. Dari segi fakta sejarah memang benar. Ada orang-orang wali, orang soleh naik ke Gunung Jerai. Itu tempat penyebaran dakwah Islam. Tapi hak lebih-lebih pada tu siapa Nabi ada pergi situ, Iskandar Zulkarnain pergi situ, Sayyidina Utsman pun siapa situ, tu pelik-pelik tu ni. Tu tak tahu cerita dongeng mana pula tu. Tapi kalau orang soleh, orang wali, di Gunung Jerai itu sebagai tempat pusat penyebaran dakwah, betul, itu ada fakta sejarah. Jadi kalau orang naik situ, gi semaya atas tu, gi mandi telaga situ, tak boleh kita kata syirik selalu dah. Tak boleh kita kata syirik selalu dah. Yang ambil tabarruk, barakah loh. Tabarruk ni memanglah ada berkat lah ke orang mukmin ni. Syu'ul mukmin barakah Nabi kata. Bekas orang mukmin itu ada barakah. Al barakatu ma'a akabirihim. Keberkatan tu ada beserta dengan orang-orang yang besar-besar di kalangan kamu. Jadi orang wali, orang soleh ni, berkat dia tu bukan hanya semasa dia hidup. Dia mati pun ada berkat juga. Gitu. Kerana Allah Ta'ala hak bagi berkat ni. Bukan masa dia hidup je ada berkat. Dia mati tak ada lah berkatnya. Tak Dia mati pun ada berkat ke? Dia hidup pun ada berkat. Dia mati pun ada berkat. Macam Nabi SAW. Tahu tak berkat ni apa? Berkat. Disebut berkat. Al-barakatu ziyadatul khairi. Itu makna berkat. Berkat-berkat ni bertambah kebaikan, kebajikan. Siapa yang paling berkat sekali? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kebaikan bertambah belakang. Kau Nabi belakang dapat. Betul tak? Walaupun Nabi tak buat ilmu tauhid. Nabi tak buat silibus ilmu tauhid. Ulama yang buat. Tapi ulama ambil daripada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak susun Quran lagu tu. Dalam mishaf. Cukup 30 juzuk. Bertulis, bertitik, berbaris, berapa. Tak. Zaman Nabi itu ditulis tak lengkap. Yang tidak lengkap tu tidak ada titik, tidak ada baris. Nak baca mana? Boleh baca tak? Kalau tak ada baris, tak ada titik. Ada baris, ada titik pun wala boleh. Tu pun tak betul lagi baca. Siapa yang meletak titik letak baris? Bukan Nabi ni. Ulama ni. Yang meletak baris Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Yang meletak titik tu ialah Imam Ahmad Al-Farahidi. Walaupun bukan Nabi, tapi mereka ambil daripada siapa? Nabi SAW. Ilmu tajwid ambil. Ulama ambil daripada Nabi. Fiqh ambil daripada Nabi. Walaupun bukan Nabi yang menyusun ke ilmu ni. Tidak. Jadi Nabi orang paling berkat sekali. Betul tak? Tu orang paling berkat sekali. Sebab itulah man hajja Nabi kata. Au umrata. Barang siapa yang berhaji atau berumrah.
Falam yazurni faqad jafa. Tapi dia tak mari ziarah aku, maka dia nak buat balas dengan aku tu. Tu ni. Pak Nabi kata pula, man zarat kubri, barang siapa yang berziarah kuburku, wajabat lahu syafaati. Ni ada ni, hadis ni ada ditulis dalam Masjid Madinah. Ziarah ke kubur aku wajib bagi ku atas orang tu syafaat aku. Berkat tu orang panggil tabarruk, ambil berkat. Kita duk pergi ziarah kubur Nabi, kubur Sayyidina Abu Bakar. Bukan duk pergi sembah. Bukan. Nah, siapa nak pergi sembah Nabi? Melainkan dia memang kelompok batiniah sungguh. Nah, yang menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuhankan Sayyidina Ali, tu pokok sesat dah. Kalau kita orang ahli sunnah wal jamaah tak ada gitu. Pergi ziarah kubur ulama tu kan, pergi duduk atas tu kan, baca Yasin, ingat ke mati. Lepas tu berdoa, ya Allah, tu apa? Dengan keberkatan orang wali yang ada dalam kubur ni, berilah kepada aku hajat aku. Minta dengan Allah, bukan minta dengan Tok Wali tu. Ya Allah, dengan keberkatan. Dengan keberkatan. Syirik selalu dah. Syirik ni ialah mengiktikadkan ada selain daripada Allah yang dapat memberi manfaat atau mudarat. Ni kita duduk bawah ekor gini. Kalau iktikad ekor yang memberi kesan, memberi manfaat pada sejuk, syirik lah. Kerana ekon kita dapat sejuk, syirik lah. Atau tabiat ekon menyejukkan, syirik lah. Kipah kerana dia dapat angin, atau tabiat kipah, tabiat lapu, tabiat nasi memberi kenyang, tabiat panado, kata kerana nasi, syirik selalu dah. Bukan syirik khafi tu, syirikul akbar. Apa? Ada lagi selain pada Allah yang mampu memberi kesan, itu syirik. Telah penadol yang memberi kesan pada melegakan. Atau tabiat penadol yang melegakan. Syirik, kafir tu jangan main-main. Tu jangan main-main. Ada dia kata Allah jadikan pada penadol tu kekuatan yang mampu melegakan. Pada kufur, pada syiriknya khilaf ulama. Tapi sesat sepakat. Wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Wa man yakul bi tab'i au bi illah fazaka kufrun inda ahlil millah. Jadi nak jadi kau syirik kufur ni tak nanti kau naik ke gunung jerai dah. Kalau tak mengaji kadatil jahilu antakuna kufrun. Dekatlah oleh kejahilan tu dengan kekufuran. Habis. Masuk dah waktu ya? Belum lagi dah. 1 minit lagi. Baik. Watabarruki bihim, dan mengambil berkat dengan mereka itu ahlul bait, aulia dan solihi, ahyaan sama ada yang masih hidup, wa amwatan atau yang telah mati. Ini disebut oleh Kiai Hashim Asy'ari. Jadi tak ada masalah ambil berkat, bukan makna kita duk iktikad dia yang memberi manfaat mudarat. Allah yang memberi berkat. Itu masuk dah waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن سيدنا حي على الصلاة، لا حول ولا قوة. حي على الصلاة، لا حول ولا حي على الفلاح، لا حول ولا حي على الفلاح،
haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah ati sayyidina maulana Muhammadin wasilata al-fatih والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Wa tabarruki bihim ahya'an wa amwatan, dan mengambil berkah dengan mereka itu ahlil bait, para wali dan para salihin, sama ada yang masih hidup atau yang telah mati. Ini beberapa ciri-ciri orang-orang yang tradisional, orang yang berkuat berpegang dengan tradisi tadi. Wa ziyaratil kuburi, dan ziarah kubur. Nah, tuh dulu Nabi kata kuntunah nahai dulu pernah aku larang kalian tu an ziyaratil kubur fazuruha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah aku larang ni ziarah kubur. Sebab apa? Sebab ketika tunya masih lagi terlekat budaya jahiliah. Bila pergi atas kubur tu kak duk merata. Berbiji sabuk kalau bahasa dulu dek ni merata. Jadi bila dah orang panggil tak ada dah budaya merata ni kadang ada soyok baju ya. Bila dah tak ada dah orang panggil apa? Budaya jahiliah tersebut, Nabi kata fazuruha. Maka pergi ziarah kubur. Fa innaha tuzakiratul maut. Karena menziarahi kubur itu boleh mengingatkan kamu akan mati. Itu. Dalam Quran apa sebut? Alhaakumut takatsur. Celakalah orang yang berlomba-lomba pada dunia hatta zurtumul maqabir, sehingga dia pergi ziarah kubur. Artinya kalau dia tak ada dalam hati dia tu, tak nak ada orang panggil sifat takasur, berlomba-lomba pada dunia, bersaing, bertanding ketinggian dunia, maka banyak-banyaklah pergi ziarah kubur. Hak molek laginya kalau boleh papai tanda kubur tu tukar, jangan tulis tanah perkuburan. Tulis rumah masa depan kita semua. Ni itu barulah orang panggil kena. Tak betul sungguh. Saya pernah pergi ke Bromo lepas pada PU dulu 2014. Ada syuting di atas Bukit Bromo kan. Pergi tengah malam, naik tengah malam, pagi esok lepas subuh tu tengok matahari terbit. Lepas tu ada syuting-syuting sikit tepi naik kuda tepi kawah gunung berapi. Sudah tu turun sampai bawah, lapar perut. Singgah makan sebelah jalan. Duduk tu. Lepas tu siapa makannya salah lenggak tengok ke sebelah jalan. Tengok ada pintu gerbang besar. Dia tulis selamat datang ke rumah masa depan. Kamu tengok ke bawah tu. Tak ada rumah ni. Semua batu ni saya belaka. Mana yang letak rumah masa depan tu. Apa kita tak selera nak makan. Teringat. Allah, ni rumah masa depan. Kita ada buat rumah besar-besar, tinggi-tinggi, 2-3-4 tingkat, luah-luah, pak istana rupa-rupanya. Rumah masa depan tu. Satu tubuh kita je muat-muat masuk dari tu. Itu rumah masa depan. Sebab tu saya sure sungguh kalau ada tanah perkuburan buat kita sini ni, mesyuarat molek dengan ketua kampung ke apa dengan JKK ke apa, ubah saya buat tukar. Sebab tanah perkuburan ni tak ingat kemati buat kita ni. Ada lalu dapat kubur gitu. Bagi salam pun tak. Assalamualaikum ya ahlad diyar antum sabiqun wa nahnu lahikun. Kalian semua mendahului kami pula akan menyusul kamu. Pun aku hidup lagi. Jadi tak ingat kemati buat kita ni. Jadi kalau letak rumah masa depan kita semua, tu kan. Nak pergi kerja punya akan mati. Balik kerja punya akan mati. Tujuannya apa yang akan mati ni? Supaya berbangkit untuk buat bekal lepas mati. Tu sebenarnya. Tu. Jadi orang tradisinya waziaratil kuburi, ziarah kubur. Fok kita lah ni makin hakih dah ni. Dulu masa saya kecil-kecil dulu, di Kelantan ni, cerita di Kelantan lah. Kalau di Kelantan ni, masa kecil-kecil dulu saya ingat tiap-tiap hari Jumaat. Lepas kuliah Jumaat, lepas subuh tu ada kuliah subuh. Lepas kuliah subuh pagi Jumaat tu, sana Jumaat satu cuti.
orang masjid ke apa ni turun duk putih atas kubur nak kata ni. Duk baca yasin, tahlil ke apa tu. Hidup budaya tu. Masa saya kecil-kecil. Darjah 3, darjah 4 gitu tak silap. Lama-lama tak ada dah benda tu. Nah, tinggallah gaya saja ke ziarah kubur. Pahala ni gaya pun tak suwi dah ziarah kubur. Kata kalau ziarah kubur yang gaya jadi sedih. Nak kata ni. Tujuan gaya ni suruh kita ha suka. Jadi tak boleh tak suruh kita ziarah kubur. Oh. Molek baru lah gitu. Nah, pakat tak pergi ziarah kubur biar naik lalam-lalam ke apa. Nah. Bergerak sungguh. Marah apa pergi ziarah kubur. Nah, Nabi lagi suruh fazuruha. Pergi ziarah lah kubur. Fa innaha tuzakiratul maut. Karena sungguhnya ziarah kubur tu boleh mengingatkan kita pada mati. Jadi beradablah kita pergi ke kubur, jangan duduk lakoh kubur, jangan jijik atas kubur, jangan duduk atas tanah kubur. Nah, itu untuk adab-adab di atas tanah perkuburan itu pun kena jaga. Jangan buat kau yang khurafat. Nah, duk minta nombor ekor kau gapo tu khurafat tu syirik tu. Nah, itu. Adapun di ziarah kubur, aulia, para wali, ulama, itu bukan menyembah kubur, bukan. Wa talqinil mayyiti, dan talqin mayat. Nah, pak kita ni ada lagi talqin ni. Dia talqin hak tak ada khilaf ni ialah saat orang nak mati tu. Laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tu. Nah, laqinu mautakum. Sebab memang talqin ni untuk ajar orang yang dekat nak mati atau yang telah mati. Jadi orang hak nak mati tu, hak tu sepakat hadis. Laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Jadi orang dekat nak mati tu kita ajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau awal-awal lagi. Napa sejuk dah kaki, nah, atas pada pusat je panas. La ilaha illallah, la ilaha illallah saja. Nah, nampak berombak-berombak dah dada. Allah, Allah. Gitu dah. Jangan asyhadu alla ilaha illallah. Tu nak ajar orang masuk Islam. Ada setengah-setengah orang yang ajar orang nak mati. Asyhadu, abah ya pula tu. Asyhadu alla. Tu abahmu kafir ke? Nah, abahmu Islam lama dah. Tak sudah asyhadu lah. La ilaha illallah. Tu dah. Tu talqin. Ada pun hak lepas mati tu khilaf. Tak sudah balas lah. Nah. Bila sebut kata khilaf, bila ada orang buat, jangan kita tegah. Macam di Perlis tu, siapa tegah lah. Atau surat samai. Katanya, sahabat hamba orang Perlis amat. Dia baca talqin juga atas kubur. Siapa selalu surat samai. Majlis agama dia. Anda telah mengadakan perbuatan bid'ah dalalah. Khilaf ni tak boleh dihukum bid'ah dalalah. Tak sini. Itu lagu tu. Ni kata khilaf, tiba-tiba bid'ah dalalah. Tu bukan khilaf dah kalau bid'ah dalalah. Benda mungkar dah tu. Nah, itu. Baik, habis. Jadi orang nak talqin. Orang tak boleh talqin, biar. Gitu je, senang je. Benda masalah senang je. Ni ada juga video terbaru dengan ni. Jangan baca Fatihah lepas maya. Ya pelik. Lari orang jangan baca Fatihah lepas maya. Sebab apa dia kata? Pertama, bukan di situ tempat nak baca Fatihah. Lepas tanya, mana tempat? Dalam kereta ke mana? Pelik lah orang ni. Ustaz tu duduk di Subang ke mana? Yang kedua, Nabi tak buat. Nabi tak buat. Dia tahu mana Nabi tak buat. Dia hidup sampai Nabi ke mana? Yang ketiga, banyak dah kita baca Fatihah lepas maya. Apa nak baca juga lepas maya? Loh, tu bukan hujah tu. Dalam semaya banyak dah takbir ke? Betul tak? Allahu Akbar, takbiratul ihram lagi. Allahu Akbar, takbir intiqalat lagi. Apa pula? Duk takbir juga lepas maya 33 kali nah pula tu. Loh, pelik duk lari orang baca Fatihah lepas maya. Otak tak berapa segar mana tu. Lepas maya ni kalau mu nak baca Fatihah boleh. Nak makan nasi pun boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil nasi puak lah, bismillah. Allah. Boleh, tak ada masalah. Pas maya dah. Hak tak boleh yang tengah duduk semaya puak nasi tu batas maya tu ni. Atau tasyahud, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru bid'ah. Sebab Nabi tak ajar baca Fatihah dalam tasyahud. Gitu kan. Jadi pelik duk marah orang baca Fatihah lepas maya. Jangan baca Fatihah lepas maya. Duk lari apa benda bukan mungkar. Nak lari ni benda mungkar. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Bila mu tengok benda mungkar, ada kuasa ubah dengan kuasa. Kalau tak mampu kuasa dengan mulut. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa biqalbihi wa dzalika dha'ful iman. Gitu kan? Gapo mungkar? Ma haruma bi ijma'in. Itu mungkar.
Benda hak diharam dengan ijma' ulama. Itu baru mungkar. Mandi sanwi legu, tina jatuh capu. Tak ada batah. Tu mungkar tu. Kau tak lari. Ha. Ustaz pergi juga. Tapi jauh sikit jangan duduk capu orang etin. Tengok. Banyak benda lagi. Benda mungkar kita tak lari. Lihat sini. Nuh, judi atas keting hela. Tu mungkar tu. Apa tak lari? Nah. Banyak benda mungkar. Tu. Mungkar. Mana ijma' ulama'. Tak ada judi ni ulama' kata Syafi'i kata haram. Maliki kata sunat judi gitu ke? Begah. Dah. Semua kata haram belaka. Itu mungkar. Benda mungkar gini baru kita dengan tegah. Jangan buat. Kalau tengok orang buat, kita kena cegah. Dengan kuasa, dengan mulut kalau tidak. Atau dengan hati kita. Baca Fatihah lepas maya ni bukan benda mungkar. Nak cegah apa? Biar nak baca Fatihah apa? Nah. Sini. Tidak baca Fatihah, baca Al-Kahfi selalu. Tak apa, tak ada masalah. Apa? Nah. Tu. Jadi pelik orang lah ni. Nak jadi benda-benda lagu tu pun nak jadi kutip balah habis. Nah. Habis. Bila tu video lagu tu, surah ni canggah dah ni. Jemaah surah ni balas dah ni. Nah, saya kau tengok tu email baca Fatihah pas maya. Akak pun gucung. Boleh? Tu email tak ikut Nabi. Tu email kena. Jadi buat nak merosok masyarakat kalau gimana ni tak payahlah benda-benda lagu tu tak payah kita tegur. Nah, tak ada kepentingannya. Was-sadaqati anhu dan sedekah daripadanya mayat. Nah, itu orang tradisional kuatlah niat orang panggil buat makan untuk pahala ni sedekah kepada mayat. Nah. Tapi benda ni tidak wajib. Jangan sampai tahap jadi berat. Itu perkara-perkara gini perlu juga kita kena tegahkan. Dan kadang-kadang nak sedekah ke mayat ni tak semestinya kena heret mari tahlil ke rumah gapo. Kita duduk kedai kopi, restoran ke gapo. Kita jamu orang dalam tu, kita bayar niat pahala ni mudah-mudahan siapa kepada arwah abah kita ke, mak kita ke. Ya, sedekah untuk mayat ni kat tu. Itu tak ada masalah gapo. Wa'tiqadi syafa'ati dan i'tiqad berpegang adanya syafaat. Wa naf'i du'ai dan memberi manfaat orang panggil doa. Wa tawassuli dan bertawassul wa ghairi zalika dan yang lain daripada demikian itu daripada tradisi-tradisi yang dipegangkan oleh orang-orang yang kuat berpegang dengan tradisi. Ini satu kelompok. Wa minhum dan setengah mereka itu pula firqatun satu fuq yattabi'una ra'ya Muhammad abduh wa Rashid ridha. Ini kita sambung semula pula insyaallah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua, alhamdulillah 2-3-4 hari ini baru start progres pembinaan pondok kita di Tanah Wakah tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyaklah kepada semua berwakah. Walaupun pada bulan Ramadan itu kita tak cukup target. Sampai kita dapat kutip sampai 140,000. Alhamdulillah 140,000 tak cukup lah 500,000. Tapi tetap kita gunakan untuk buat pembinaan juga. Pembinaan kita tu tak mampu buat asrama dengan masjid. Tapi kita buat dulu maktabah tempat pengajian sementara pelajar. Kemudiannya pondok-pondok pelajar. Yang sebuah-sebuah tu kita tak jadi buat kayu sebab mahal. 25,000 sebuah costing dia. Jadi kita buat batu juga sebuah-sebuah tu. Jadi hamba harap doa-doa supaya progres ni berjalan lancar. Kemarin je cuti, hari ni pun kerja di atas tanah tu. Mudah-mudahannya cepatlah pelajar-pelajar kita boleh pindah kepada tanah wakaf tersebut. Itu saja, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.